Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Hari ini kita akan nak masuk pula ke bab 5 ataupun dipanggil topik 5, iaitu yang bertajuk Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Okey, kita lihat apakah objektif bagi bab 5 ini dan hasil pembelajarannya. Okey, objektifnya ialah untuk kita memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Kita nak memahami prosesnya, proses pembinaan negara bangsa Malaysia. Hasilnya, apa yang apa hasil insya-Allah kemungkinan dari pembelajaran bab 5 ini, iaitu pelajar-pelajar kita mampu menghuraikan proses yang pertama, proses pembentukan negara bangsa di Malaysia. Yang kedua, kita mampu ataupun dapat menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Okey, kita lihat di sini untuk pengenalannya, pengenalan. Di mana kalau kita lihat sejarah yang lalu, tanah Melayu ataupun alam Melayu ketika itu berbagai bangsa, berbagai orang yang telah datang ke alam Melayu ketika itu, dari sudut perdagangan, bahkan juga dari sudut penjajahan. Okey, bagaimana terjadinya peradaban majmuk ni? Wujudnya majmuk di Malaysia ni. Okey, kalau kita lihat ia adalah daripada gabungan beberapa peradaban besar dunia yang lalu yang mana telah datang ke alam Melayu ketika dahulu. Seperti mana pencampuran peradaban telah berlaku ini, yang mana di alam Melayu itu dikenali sebagai peradaban pribumi alam Melayu. Kemudian diikuti datangnya peradaban Asia, yang mana dari peradaban India, daripada China, daripada Timur Tengah, Arab, dan seterusnya datang pula peradaban Barat, daripada penjajahan dan juga peradaban globalisasi, pengaruh globalisasi. Maka macam-macam peradaban ini telah datang ke alam Melayu ketika dahulu. Yang mana peradaban globalisasi ini kalau kita lihat merupakan
kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Maka setelah kemerdekaan kita 1957, satu adanya usaha pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia lah setelah gabungan. Kalau Malaysia ni setelah gabungan dengan Sabah, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak kan. Usaha kerajaan lalu usaha untuk membina peradaban yang beridentitikan Malaysia melalui usaha mewujudkan negara bangsa. Negara bangsa. Okey. Dalam konteks ini maka ada wujudlah istilah-istilah bangsa idaman. Bangsa yang bagaimana yang kita ingin bentuk dengan acuan, mengikut acuan Malaysia. Mengikut acuan Malaysia. Okay, kita lihat di sini melalui peta mindanya lah. Nampak? Peradaban majmuk, macam-macam peradaban yang ada, yang wujud di Malaysia ni adalah faktornya, datangnya daripada sejarah yang lalu, sejarah sosial yang lalu yang macam-macam. Pedagang datang daripada peradaban macam-macam yang datang daripada China, India, Timur Tengah, daripada Barat datang. Yang menyebabkan berlakunya peradaban majmuk, wujudnya peradaban majmuk di tanah Melayu dan juga seterusnya Malaysia. Okey. Jadi kita nak bina sebuah negara yang ada bangsanya lah. Bangsa yang bagaimana? Negara bangsa acuan Malaysia ni. Okey, seterusnya. Ini kita pergi kepada kandungan kursus kita bab 5 ini. Yang pertama, sejarah sosial yang lalu mempengaruhi pengaruh peradaban dunia dalam membina negara bangsa. Yang kedua, apa itu konsep negara dan juga konsep bangsa. Yang ketiga, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia. Yang keempat, kepelbagaian idea bangsa, idaman dan perbahasan. Okey, ini kandungan dalam bab 5 kita, insyaAllah. Kita pergi kepada yang pertama, sejarah sosial. Inilah tadi yang dari pengenalan tadi saya sebutkan, iaitu berlakunya, terbentuknya peradaban majmuk di Malaysia ini. Kita tidak dapat nafikan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan sejarah yang lalu di alam Melayu, macam-macam pencampuran pencampuran peradaban hasil daripada kedatangan peradaban yang daripada luar. Adanya peradaban peribumi alam Melayu, India, China, Timur Tengah, Barat, peradaban globalisasi, dan inilah seperti mana yang saya katakan tadi, bila wujudnya kemerdekaan, kita berusaha untuk membina negara bangsa acuan Malaysia, membina negara dan membina bangsa. Ini usahanya. Jadi kita kena terima hakikatlah bahawa kita ni dalam negara Malaysia yang mempunyai rakyat yang terdiri bukan saja satu etnik atau kaum, tapi kita ada pelbagai pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai agama. Kita terima kehadiran mereka dalam hidup kita, dalam negara kita, Malaysia. Kalau kita pergi lebih
detail sedikit lagi, iaitu sejarah alam Melayu. Kalau kita lihat dahulu, awal-awal zaman prasejarah, wujudnya mula-mula zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, zaman Neolitik, kemudian zaman logam. Lepas tu kita masuk pada zaman yang proto-sejarah ni, wujudnya lah kerajaan-kerajaan purba, kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu, Langkah Suka, Kedah, Tua, Gangga Negara ni yang pengaruh-pengaruh daripada Hindu Buddha, Hindu Buddha. Kemudian Islam datang kan. Islam datang, Islam disebarkan di alam Melayu. Datang daripada peradaban pada Timur Tengah kan. Maka kita lihat kesannya wujudlah di zaman pensejarahan ni, wujudnya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pada waktu itulah diberinya sokongan, dialu-alukan kedatangan pedagang-pedagang Islam, pedagang-pedagang dari India, dari China, ke Melaka, ke alam Melayu. Itu masyhur, Melaka masyhur ketika itu. Macam-macam bentuk orang, macam-macam warna kulit, macam-macam bahasa, maksudnya bahasa Cina, bahasa daripada ni Arab dan sebagainya. Maka kemudian datang pula Barat menjajah, Barat yang bawa 3G tu, Gold Glory Gospel kan. Sambil disebarkan, sambil dijajah, sambil disebarkan agama, agama apa? Agama Kristian. Peradaban daripada Barat ni. Okey, lepas tu kita masuk pula zaman sejarah moden, zaman kita merdeka, kita merdeka 1957. Maka di situ kita berusaha membentuk perpaduan, penyatuan antara kaum, antara etnik, bagi meneruskan kelangsungan hidup dalam negara yang dinamakan Malaysia lah. Kalau Malaysia ni terbentuk pada 16 September 1963 setelah Sabah dan Sarawak join Tanah Melayu. Okey, lepas tu campur lagi peradaban yang tadi ni, peradaban globalisasi. Pengaruh-pengaruh penggunaan media sosial yang berleluasa, seperti mana kita maklum, Facebook lah, WhatsApp lah, Instagram lah, perkembangan teknologi maklumatnya, smartphone-nya, komputer dan sebagainya, yang memberi pengaruh dalam aspek kehidupan kita, sama ada politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Maka inilah, maka kesemua pengaruh peradaban luar inilah telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia hari ini. Jadi saya harap semuanya maklum dan faham bahawa bagaimana terjadinya wujudnya kemajmukan di rakyat di Malaysia ni adalah daripada, kalau kita lihat sejarahnya tadi ni, kehadiran mereka inilah yang membentuk peradaban majmuk di Malaysia. Kita tak boleh singkirkan mereka, kita tak boleh nyahkan mereka. Ini dah ketetapan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita yang lalu, perjanjian-perjanjian, kontrak sosial dan sebagainya, yang mana kita harus terima dan teruskan kehidupan secara baik di kalangan
kaum-kaum yang pelbagai ini. Ini juga dituntut di dalam Islam, seperti mana dalam surah Hujurat kan, mana apa tujuannya Allah menjadikan semua manusia ini dalam pelbagai pelbagai bangsa, pelbagai etnik kaum dan sebagainya, untuk kita lita'arafu, untuk mengenali antara satu sama lain, dan lebih lagi untuk kita mengenal siapa penciptanya kan. Siapa pencipta yang hebat itu, untuk kita lebih kenal lagi, iaitu siapa pencipta yang hebat yang menjadikan pelbagai manusia yang pelbagai warna, pelbagai fizikal, etnik dan sebagainya. Ini ta'aruful, untuk kita kena mengenali, dan dengan lebih dekat lagi, iaitu kita nak mengenal siapa pencipta manusia yang macam-macam jenis, yang cantik-cantik dan macam-macam jenis pelbagai-pelbagai ini. Itu Allah yang Ta'ala yang maha hebat, yang maha berkuasa. Seperti dalam surah Hujurat tu, ni ta'aruful. Okey, ini dah tadi dia punya mind mapping dia, pembentukan peradaban majmuk di Malaysia ni daripada pelbagai jenis-jenis peradaban luar ni. Okey, lepas tu inilah ya, transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia, yang mana usaha-usaha transform ya, membawa ke masyarakat ya, membentuk peradaban mengikut acuan Malaysia daripada awal dulu 1970-an. Pada waktu itu ialah keadaan sosialnya yang kebanyakannya miskin, banyak yang ketidaksamarataannya, dan usaha-usaha dilakukan bagi membentuk macam-macam usaha, dan dalam pada tahun 1980-an hingga 90-an dilakukan pembangunannya dari sudut industri, berlakulah pelbagai penghijrahan, perubahan pada tahun 20-an, wujudnya perbandaran dan kelas menengah semakin meningkatlah transformasi sosial kemasyarakatan itu, dan kita ke arah negara maju, ni tahun 2010 dan seterusnya. Okey. Maksudnya kerajaan atau pemimpin yang lalu berusaha sebaik mungkin untuk membentuk kesejahteraan, membentuk peradaban mengikut acuan Malaysia ya, ke arah kesejahteraan, ke arah keharmonian, kestabilan dan sebagainya lah. Kita tidak nafikan sumbangan pimpinan yang lalu. Okey. Ini adalah seperti mana tadi ni yang telah diterangkan tadi, kemajuan melahirkan perubahan sosial, ada peningkatan daripada pertanian sahidup ke commercial industry, daripada kemiskinan ke kelas menengah masyarakat tersebut. Ada kemajuan dah, ada perubahan ke arah ada peningkatannya itu, dari pedesaan ke kosmopolitan. Peradaban yang cuba dibina ni. Okey, transformasi sosial ini melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Kita cubalah membentuk perkongsian nilai sejagat, nak merapatkan jurang antara
perbezaan kaum, kita cuba bentuklah macam bahasa, kita jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, perkongsian nilai macam apa nama itu, selain daripada bahasa, lagu, lagu negara, lagu negaraku, apa lagi, budaya nilai, budaya Malaysia, budaya Timur ni, itu tolong menolong, bekerjasama, tolak ansur, perkongsian nilai-nilai sejagat ini, untuk peradaban acuan Malaysia. Persamaan pendapat awam, kita bolehnya kita membentuklah apa nama, pendapat-pendapat yang sebolehnya kita dapat satu kata, satu sepakat, jangan kita ada perbezaan yang boleh membawa kepada perpecahan, na'udzubillah. Batas etnik nipis, kita cubalah jangan melebarkan lagi jurang perbezaan tu, kaum ataupun etnik kita nipis, maksudnya nipis tu kita rapatkanlah, dan kita tinggal laku horizontal bukan vertikal, iaitu kita horizontal bukan vertikal tegak kan. Sesama kita lah, sesama manusia, hubungan sesama masyarakat manusia, antara manusia dengan manusia ni kita eratkan, kita berbaik-baik, antara satu sama yang lain. Okey, okey. Ini kesan kerencaman sosial norma sejagat ni. Kesan macam-macam jenis, sosial masyarakat yang ialah kita terdapat di pelbagai kaum, pelbagai etnik tadi ni. Tapi kita cuba wujudkan kesan budaya politik baru, kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat. Ini norma sejagat. Kita cuba amanah nilai politik ni. Tapi itulah kita nak cakap pun ialah ada usaha ke arah pembentukan nilai yang baik ini. Namun kita tidak nafikan ada setengah yang tetap juga kita tak habis lagi. Okey, sambungan. Jadi kita masuk pula konsep negara bangsa. Apa itu negara bangsa? Negara, apa itu negara? Ia terbentuk dengan adanya tanah air, rakyatnya ada merdeka, berdaulat, ada sepadannya, ada kerajaan, ada undang-undang, itu negara. Kalau negara bangsa, di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran, kesatuan, identiti nasional, perkongsian budaya, perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Itu negara bangsa. Idealnya apa? Sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan, bangsa yang asal ni kan. Satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Itu idealnya lah. Okey.
Negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Okey, kita teruskan lagi. Ini istilah ini definisi-definisi apa yang dikatakan negara bangsa. Tadi kita dah sentuh sebenarnya. Apa itu negara bangsa? Negara bangsa. Ialah negara bangsa. Okey, kita ambil yang penting-penting. Yang penting-penting, ini pembentukan negara bangsa ada macam-macam jenis lah. Ya. Ada yang kata ada satu bangsa, satu negara. Satu bangsa, satu negara. Ini sebagai contohnya bangsa Jepun lah membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Ada pula kategori yang bangsa tanpa negara. Bangsa ada bangsanya tapi negaranya tak ada. Contohnya macam Melayu Petani di selatan Thai. Apa nama Kurdis, bangsa Kurdis yang dia tapi yang bertapak di utara Iraq tapi tak ada negaranya. Dan ada kategori yang negara tanpa bangsa. Ada negara tapi bangsanya macam keliru gitu. Apa nama? Jadi seperti mana tu yang macam Yahudi kan? Negara tanpa bangsa. Ada negara tapi bukan Yahudi ni. Ada negara tapi tak ada bangsanya. Berlaku sebenarnya. Okey. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk sebagai konteks Malaysia, negara tanpa bangsa. Yalah, kita kan ada ini yang kita sedang, negara kita lah sedang nak cuba memwujudkan bangsa acuan Malaysia. Sebab kita ni ada negara tapi bangsa ni macam-macam ni lah. Yang macam-macam pelbagai, yang macam-macam majmuk ni, etnik, kaum ni. Ini kategori lah satu bangsa Malaysia masih belum terbina ni satu bangsa, kalau kita cakap satu bangsa Malaysia ni belum sepenuhnya lah berjaya lagi dibentuk ni lah tapi kita cuba ke arah itu bentuk bangsa Malaysia mengikut acuan Malaysia kita ni. Okey, seterusnya mana lagi ni? Okey, saya nak sentuh berkenaan dengan negara bangsa tamu dengan negara bangsa settler. Settler ni peneroka kan. Negara bangsa tamu ni, antara contohnya apa negaranya? Seperti Jerman, UK, Perancis, China, India. Wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik asal. Ada wilayahnya masih diduduki oleh kumpulan etnik asal seperti Malaysia kita ni lah. Maksudnya Melayu kan, etnik asal pribumi Sabah Sarawak kan. Okey, ada lagi satu bentuk negara bangsa settler ni seperti Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura dan sebagainya, di mana komuniti migran yang menduduki negara itu dan telah meminggirkan meletak di tanah reserve dan ada yang menghapuskan anak-anak watan asalnya, macam menghapuskan orang-orang asal Bumiputera kat situ, macam itulah yang dikatakan negara bangsa settler ni. Okey, lagi kita teruskan. Kita dah tahu dah apa itu konsep negara tadi kan. Konsep negara di mana yang tadi kita dah terangkan dia mesti ada penduduknya, wilayah, kerajaan, ada kedaulatan. Okey, bangsa tu tadi. Ini istilah-istilah bagi apa itu bangsa Okey. Kita pun dah sentuh juga tadi. Apa itu bangsa Itu kalau kita lihat sini, bangsa merujuk sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif. Dia ada
satu kumpulan yang di bawah satu bumbung negara, adanya share perkongsian budaya, perkongsian sejarah, perkongsian etnik, ini bangsa ni kita boleh, bukan bukan kita, tak mustahil kita boleh membina bangsa, satu bangsa Malaysia ni, bahawa mengikut acuan Malaysia. Ini konsep bangsa. Kalau dirumuskan itu, satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal, ada ras dan keturunan. Konsep bangsa juga dikatakan, iaitu kaum kolektif berdasarkan ciri budayanya. Satu konsep bangsa juga dikatakan juga satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Jadi kita boleh juga berbentuk, kalau berdasarkan definisi ini, kita boleh bentuk bangsa mengikut acuan Malaysia. Jadi kalau bangsa tu mestilah dia ada kewarganegaraan. Ini dia pentinglah dalam bentuk bangsa bagi negara tersebut. Kalau kita Malaysia, negara Malaysia ni. Lagi kita pergi lagi. Naratif negara bangsa Malaysia. Ini kita nak usahalah ke arah bentuk negara bangsa Malaysia. Tak apa, kita teruskan yang mana yang penting. Okey. Negara bangsa Malaya Malaysia integrasi ni, kalau kita lihat Germany politik mengakui dan menerima anak watan, anak asal peribumi ni dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Kalau konteks Malaysia ni kan, orang-orang yang luar tadi macam China, India diberikan kerakyatan, dan perlembagaan kita ini, perlembagaan Malaysia menggambarkan tentang sejarah yang lalu jugalah, di mana dalam itu adanya ketetapan tentang berkaitan dengan Melayu, bahasa berkaitan dengan kaum Melayu ini, ketuanan Melayu, bukan kata tuan itu macam tuan dengan hamba, tidak, milik ketuanan tanah Melayu ni kan, tentang perlembagaan, tentang berkenaan dengan Islam, terdapat dalam tu dinyatakan Islam sebagai agama persekutuan. Walau bagaimanapun agama-agama lain, bagi agama-agama yang selain Islam, yang bukan Islam ni tadi ni, boleh diamalkan di mana-mana bahagian persekutuan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Majlis Raja ni dinyatakan ada di kalangan Melayu ni tadi Okey, dan kedudukan Melayu, hak keistimewaan Melayu dinyatakan dan dijadikan sebagai, semua ini dijadikan sebagai pasak perlembagaan. Manakala minoriti lain ni, kaum-kaum lain yang lain ni diikat di tapak integrasi sebagai YDPA ni, sebagai simbol perpaduan di bawah yang pasak tapak integrasi Islam sebagai negara rasmi, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Okey, ini dia tapak integrasi, dan mereka macam kita ada give and take kan, pada sebelum kemerdekaan tu kan, kalau mereka ni kaum Cina dan India dapat terima perkara-perkara 5 perkara ini tadi ni, apa dia, iaitu Islam sebagai agama rasmi persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, majlis raja-raja, majlis raja-raja di kalangan orang Melayu, hak-hak keistimewaan orang Melayu tidak dipersoalkan, ketuanan yang Melayu tadi ini, maka kalau mereka tidak mempersoalkan benda ini, maka itulah sebabnya give and take tadi kita beri kerakyatan, kewarganegaraan kepada kaum Cina India tadi. Okey, begitu jugalah apabila Sabah Sarawak join pada 1963 pun diperakui sebagai bumi putera lah, dan dijadikan sebagai sebahagian pasak negara bangsa bersama Melayu. Okey, kita teruskan lagi dengan ini. Ini pembinaan negara bangsa, asimilasi atau integrasi. Kalau Malaysia ni termasuk indigenous nation state. Indigenous ni yang asal lah, yang negara-negara yang
orang asal orang asal di mana orang yang asal yang dihargai dan diterima, acknowledged and accepted in a post colonial plural society based on integration. Ini antara contohnya Malaysia. Kalau yang hijau tu indigenous nation state, total acknowledgement and acceptance of indigeneity, betul-betul totally diterima, keaslian pula, keasalan orang ni lah kat situ. Kalau macam contoh Singapura ni settler nation state lah, indigenous dia orang-orang asalnya are denied and rejected, dia dinafikan dan reject, ditolak kan. Atas tu pink tu indigenous nation state, indigenous orang asalnya acknowledged and accepted, diterima based on assimilation, berdasarkan asimilisasi. Ini antara contoh-contoh negaranya lah. Dan wujudlah pelbagai idea, antara contohnya bangsa idaman, bagaimanakah bangsa yang nak dibentuk di Malaysia ni lah. Di Malaysia ni macam-macam usaha lah pada awalnya. Dia kata pada 1950-an ada, sampailah ke post 2000. Ada yang kata nak bentuk Malay hegemony, Daulah Islamiah lah, Malaya Raya lah, Malaysia lah, macam-macam bentuk bangsa nak dibentuk tu. Middle Malaysia lah, bangsa Malaysia. Bangsa apa ni? Kita usaha bentuk bangsa macam mana negara kita ni, yang ada pelbagai kaum, pelbagai agama. Okey, lepas tu inilah ethos bangsa, yang mana perkataan ethos ni asal daripada perkataan Greek. Apa itu ethos ni? Etika, sikap, kepribadian, watak, karakter dan sebagainya lah. Jadi nak bentuk ethos nasional lah yang dalam gagal yang dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia mukakan etos bangsa tu macam mana kan. Etos bangsa bagi Malaysia ni lah, etos nasional. Apa itu etos nasional? Adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Jadi kita ni boleh bentuk bangsa yang ikut acuan Malaysia ni dari sudut perkongsian nilai, perasaan, semangat, identiti bersama ni, perkongsian sejarahnya. Okey. Okey, tak perlu. Okey, kita pergi kepada ini geopolitik negara lah, geopolitik negara dan perubahan politik. Ini berlaku di negara kita. Pelbagai perspektif, saya besarkan sikit ni. Pelbagai perspektif tentang negara bangsa. Sebelum merdeka kita bicara tentang negara bangsa, etnik Melayu, keturunan Melayu, dan sebagainya. Lepas merdeka kita banyak bicara isu-isu tentang pembangunan negara. Pasca DAB, dasar ekonomi lepas DAB ni kan, perbahasan daripada PAP, DAP, MCA dan sebagainya lah. Ini nak katakan macam-macam perspektif lah untuk membentuk negara bangsa Malaysia ni yang terdiri macam-macam kaum etnik dan sebagainya. Okey. Jadi apa yang boleh kita katakan di sini? Apa yang boleh kita katakan kesimpulan yang mana kita ini di Malaysia
kita hakikatnya kita ini terdiri rakyatnya, ya, terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai agama, pelbagai kaum. Kita tidak boleh nafikan kehadiran mereka dalam negara kita. Ya, kita kena terima mereka dengan pandangan yang positif, dengan hati yang terbuka, fikiran yang terbuka. Kita perlu hidup bersama mereka dan kita kena usaha, kena usahalah membina hubungan yang baik dengan mereka ni. Usaha dalam membina satu peradaban, sebuah peradaban, peradaban majmuk kita ini dalam membina bangsa yang mengikut acuan Malaysia. Kita mampulah, kalau kita boleh kita boleh membina bangsa kita. Kita boleh membina bangsa mengikut acuan kita, negara kita. Kalau kita bersatu hati, bersepakat, mau hidup ke arah yang hidup yang sama dah, ke arah kesejahteraan, ke arah keharmonian, tidak mustahil kita mampu membina bangsa acuan Malaysia kita. Itu yang dituntut juga di dalam agama kita, agama Islam, berbaik dengan orang lain, bangsa lain, mengikut batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam, agama kita juga. Okey, seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, surah Hujurat tadi tu. Okey, jadi itulah dia, itulah dia bab 5 kita. Bab 5 kita berkenaan dengan pembentukan, tajuk kita tadi apa? Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Kita tak bolehlah berfikiran mereka ini menyesat orang-orang yang tidak sama bangsa dengan kita, tidak sama kaum dengan kita. Kita jangan rasa mereka itu, kehadiran mereka dalam hidup kita ini menyusahkan. Kita pandang, ambil dia sebagai satu cabaran dan juga peluang. Cabaran hidup kita, cabaran sama ada kita boleh tak deal dengan mereka, membawa ke arah kesejahteraan hidup, dan peluang juga untuk kita, untuk kita sebarkan kebaikan Islam, untuk kita bawa mereka mengenali Islam. Itu merupakan satu usaha, usaha dakwah kita. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu Allah yang beri. Kita hanya lakukan apa yang kita boleh lakukan, dengan yang penting dengan cara keikhlasan. Moga dengan usaha yang kita lakukan itu diberkati dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya kita kita doa, moga-moga ada kebaikan atas usaha kita, ada petunjuk untuk mereka memilih Islam. Itu terpulang. Kita tak boleh lakukan secara paksaan, kita tak boleh lah, la ikrah fiddin, kan, tidak ada paksaan dalam agama ni. Jadi kehadiran mereka ini, pelbagai etnik, pelbagai agama, merupakan satu cabaran dan juga peluang buat kita. Itu kita kena berpandangan positif seperti itu. Okey, itu sahaja dari saya untuk bab 5. Dan saya kita tutup ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu saja. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.